Saya jemput Dato' Seri Sheikh Mohamed Buzi bin Sheikh Ali Pekan. Terima kasih. Musim hujan petanda tengkujuh. Mohon bertanya soalan nombor 7. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Puan Ketua, ahli-ahli yang berhormat. Untuk makluman yang berhormat Pekan, rangkaian pengangkutan awam darat seperti perkhidmatan rel dan bas merupakan antara mod utama yang digunakan oleh pengguna untuk berulang alik sama ada ke tempat kerja atau untuk menjalankan aktiviti harian di seluruh negara, baik di Lembah Kelang maupun di lain-lain kawasan. Bagi tujuan pengawal selian perkhidmatan pengangkutan awam, 3 agensi utama di bawah Kementerian Pengangkutan, iaitu Agensi Pengangkutan Awam Darat, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah dan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, telah diberikan peranan utama selaku badan kawal selia yang mengeluarkan lesen dan permit kepada pengendali perkhidmatan pengangkutan awam darat dan kenderaan barangan, serta bertanggungjawab memantau prestasi perkhidmatan yang disediakan oleh pengendali-pengendali tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam syarat lesen. Selain itu, agensi-agensi ini juga berperanan menyararas peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk pengoperasian bas berhenti-henti intrabandar di bawah program MyBus dan juga program bantuan subsidi dana interim Stage Bus Service Fund ataupun ISBSF di seluruh negara. Bagi Lembah Kelang, rangkaian pengangkutan awam darat merangkumi 8 perkhidmatan rel yang dikendalikan oleh Rapid KL, KTM dan Express Rail Link serta perkhidmatan bas berhenti-henti yang disediakan oleh Rapid KL serta pengendali-pengendali lain sebanyak 298 laluan yang menghubungkan hub-hub utama pengangkutan awam darat di sekitar Lembah Kelang. Bagi mengurangkan kos pengguna, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan telah memperuntukkan dana sebanyak RM115 juta setahun untuk inisiatif My50, iaitu pas perjalanan tanpa had untuk 30 hari bagi perkhidmatan rel dan bas yang disediakan oleh Rapid KL. Di luar Lembah Kelang, perkhidmatan pengangkutan awam darat tertumpu kepada perkhidmatan bas berhenti-henti yang menghubungkan pusat-pusat pertempatan dengan bandar terdekat. Bagi menjamin penyediaan perkhidmatan bas berhenti-henti yang berterusan kepada rakyat yang memerlukan perkhidmatan tersebut, kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak RM105 juta setahun di bawah program ISBSF sebagai bantuan kepada pengendali bas berhenti-henti yang menanggung kerugian operasi untuk terus menyediakan perkhidmatan berangkumi 265 laluan di Semenanjung Malaysia dan 88 jumlah laluan di wilayah Sabah dan Sarawak. Program ISBSF ini juga turut merangkumi daerah Pekan di mana terdapat satu syarikat yang menyediakan 2 buah bas di 2 laluan untuk kemudahan penduduk setempat. Selain itu, melalui program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti, kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak RM150 juta pada 2023 bagi membiayai perkhidmatan MyBus sedia ada dan juga perluasan program MyBus yang sedang diusahakan untuk beberapa bandar lain bertujuan untuk menambah baik perkhidmatan dari aspek kemampanan, kebolehan dan meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Program ini juga dijangka akan dikembangkan kepada bandar lain secara berfasa. Kerajaan dalam kajian untuk memperkenalkan perkhidmatan bas berdasarkan permintaan ataupun demand responsive transit bagi tujuan meningkatkan kesalin hubungan perkhidmatan pengangkutan awam darat, terutamanya bagi perkhidmatan batuan terakhir yang menghubungkan stesen-stesen rel dengan kawasan pertempatan dan lokasi pekerjaan. Bagi memastikan prestasi pengangkutan awam di negara kita mencapai tahap yang baik setanding dengan negara-negara maju, kerajaan akan terus mendaya upaya dan mengukuhkan ketiga-tiga agensi selaku agensi yang bertanggungjawab mengawal selia dan membantau sistem pengangkutan awam negara melalui pendigitalan perkhidmatan dan penambahbaikan struktur organisasi sesuai dengan keperluan semasa serta peranan yang telah diberikan kepada mereka. Terima kasih. Pekan. Terima kasih Menteri atas jawapan yang begitu komprehensif. Saya cuma ingin bertanya lagi, apakah bentuk kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh kementerian dengan kerjasama kerajaan negeri atau badan-badan berkaitan di negeri-negeri di seluruh Malaysia untuk memperkasakan kemudahan pengangkutan awam supaya penduduk di luar bandar juga dapat menikmati kemudahan pengangkutan awam yang setara dengan bandar-bandar besar di negara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada yang memaparkan yang bertanyakan soalan itu. Memang banyak ruang untuk bekerjasama di antara Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan dengan pihak kerajaan negeri. Kita mengalu-alukan sekiranya pihak kerajaan negeri
kalau di Pekan Kerajaan Negeri Pahang boleh juga memberikan bantuan untuk menyediakan perkhidmatan bas berhenti-henti. Umpamanya di Selangor dia ada juga usaha di mana ada peruntukan daripada kerajaan negeri setiap tahun untuk menyediakan bas Smart Selangor umpamanya, bas percuma di Selangor. Jadi Negeri Pahang juga kalau ada peruntukan daripada kerajaan negeri boleh membantu sebahagian dan kita boleh berunding untuk bagaimana kita pastikan mana-mana kawasan yang belum ada rangkaian pengangkutan awam darat ini dapat kita kecapi. Jadi ini sesuatu yang saya alu-alukan kalau mana-mana pihak kerajaan negeri, termasuklah kerajaan negeri Pahang, kalau mengambil inisiatif untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam, kita boleh berurusan dengan pihak kementerian dan kita sama-sama mencari pihak operator untuk pastikan bahawa kawasan-kawasan yang tidak berdaya saing dari segi ekonomikal boleh disediakan perkhidmatan pengangkutan bas ini. Jadi saya berharap pihak yang berhormat boleh juga meminta pihak kerajaan negeri bersama-sama dengan pihak Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Karang faham bahawa keadaan luar bandar memberikan cabaran kepada syarikat pengangkutan awam kerana tidak ramai orang yang akan menggunakan dan mereka lebih suka untuk naik kedai sendiri. Persoalan saya, adakah kementerian bercadang untuk menjadikan pengangkutan awam di luar bandar lebih efektif dengan cara menyediakan van komuniti setempat yang dapat menghubungkan jalan-jalan yang tidak ada akses ke bandar? Dengan cara ini, kos-kos penyelenggaraan van komuniti itu akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bas. Dan seterusnya, seiring dengan misi kerjaan untuk menuju kepada bebas karbon 2050, adakah kementerian bercadang untuk menjadikan pengangkutan awam di seluruh Malaysia menggunakan bas elektrik atau hidrogen sepenuhnya secara berfasa yang dapat mengurangkan lagi pencemaran alam sekitar seperti di Sarawak yang menyasarkan bebas karbon pada tahun 2030 di Bandar Kuching. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Yang pertamanya memang kita mengalu-alukan kalau mana-mana pihak yang ada usaha untuk menyediakan perkhidmatan van community kepada pihak orang ramai, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Memang betul bahawa banyak kawasan luar bandar, syarikat-syarikat bas ini mereka kurang berminat untuk menyediakan perkhidmatan kerana dari segi ridershipnya agak rendah dan dia tidak memberikan pulangan yang setimpal dengan perkhidmatan mereka. Jadi kalau ada mana-mana pihak syarikat yang ingin menyediakan van community, kita alu-alukan, dia tidak semestinya syarikat swasta, malah pihak NGO, malah pusat khidmat ahli parlimen pun kalau ada niat untuk menyediakan van community dengan kadar tambang yang berpatutan, kita boleh menyediakan dari segi kawal selia itu, kita boleh benarkan. Malah seperti yang saya dalam jawapan saya, kita sedang juga memperkenalkan demand responsive transit, iaitu memang ada di kawasan bandar sekarang ini, ada perkhidmatan-perkhidmatan di mana ada permintaan baru mereka pergi. Jadi itu antara perkhidmatan baru yang kita nak perkenalkan. Dia bergantung kepada teknologi. Dia boleh menggunakan apps. Apabila ada permintaan di kawasan itu, memang kita boleh bagi perkhidmatan itu. Jadi kalau mana-mana pihak yang berminat untuk menyediakan perkhidmatan van community seperti yang dikatakan itu, bagi saya itu lebih kurang seperti konsep demand responsive transit. Itu saya tak ada masalah, kita boleh alu-alukan. Yang keduanya penggunaan EV. Memang kita mengharapkan bahawa penggunaan EV ini dapat diperluaskan secara berfasa. Tetapi sudah tentu apabila kita nak memperkenalkan EV ini, masalahnya ialah kos. Kos untuk membeli bas EV ini agak tinggi. Setakat ini, kos untuk membeli EV ini dia satu kali ganda lebih mahal daripada bas biasa. Jadi memang kita nak perkenalkan, kalau boleh kita semua fleet kita nak bas EV. Tetapi hakikatnya ialah kos yang begitu tinggi untuk membeli EV. Dan juga isu berkenaan dengan pengecasan EV itu, memang itu juga juga satu lagi isu yang perlu kita tangani. Walau bagaimanapun, memang kita menghargai sebarang usaha, termasuklah Kerajaan Sarawak yang memang agak ke depan dalam perkara ini. Mereka bukan saja gunakan EV, malah di Sarawak sudah ada bas yang menggunakan hidrogen sebagai percubaan di Sarawak, di Kuching khususnya. Jadi memang perkara-perkara seperti itu kita alu-alukan. Dan kita harap bahawa penggunaan EV ini ataupun penggunaan
pengangkutan yang berdasarkan kepada low carbon ini dapat diperluaskan. Kalau mana-mana pihak ada cadangan yang baik dalam perkara ini, bagaimana dapat perluaskan perkhidmatan itu dengan kos yang tidak begitu tinggi kepada kerajaan, kita amat mengalu-alukan perkhidmatan tersebut. Terima kasih. Saya